Hello, Assalamualaikum. Have a very good day. Okay, now we are going to discuss on our first exercise. Okay, simple je sebenarnya. Okay, hari ni kita nak bincang on the topic of a contract. So, bila contract, you just need to illustrate a contract. You bagi I apa contoh contract. Okay, antara seorang buyer dan juga seller, yang mana kontrak tu kena ada fulfill all the elements of a contract. So you refer to my situation, and then you need to make a new example in a new illustration. So you boleh add and reduce slide as you think fit lah. Okay, macam contoh saya bagi contoh antara Hana dengan Kashi. Okay, sekarang Kashi dia bagi tahu kat Hana yang dia nak beli kucing Hana dengan harga RM100. Okay, so macam mana kita nak buat kontrak? Senang je lah kan, macam awak selalu buat. Okay, awak pergi jumpa dengan seller, cakap okay, saya nak beli kucing harga RM100, boleh ke tak? Okay, so kita refer kepada section 2A dalam Contracts Act. Dia kata, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing. Maknanya bila seseorang, okay, nanti you kena relate balik siapa one person tu. Dia signifies, dia bagi tahu, tells to another, orang yang lawan dia tu lah. Okay, niat dia tu untuk buat ataupun tak nak buat sesuatu. So sekarang Kashi ni dia nak beli kucing daripada Hana. Okay, with the view of obtaining the assent of the other. Dia nak dapatkan persetujuan Hana untuk jualkan kucing kepada dia. Senang kan? Okay, so bila dia dah bagi tahu, bila dia dah signifies, kontrak itu bila Kashi signifies dekat Hana niat dia untuk beli, okay, kita telah membuat satu proposal. Okay, so sekarang bila you jadi Hana, apa you kena buat? It is up to you. You nak setuju ke ataupun you nak refuse. So acceptance akan berlaku bila the person to whom the proposal is made. Maknanya orang yang diberi proposal tu. So Hana lah orang yang menerima tawaran tu. Signifies his assent. So itu kan nanti kalau cerita ni Hana perempuan, dia tak boleh pakai his lah. Tukar kepada her. Bila dia bagi tahu dia punya persetujuan, kontrak itu dikira sebagai diterima. So bila dah terima, dah jadi promise lah. Hana promise untuk jual, Kashi promise untuk beli. Okay, so kita ada seller, kita ada buyer, kita ada Kashi, kita ada Hana, kita ada consideration, apa yang kita dapat daripada kontrak. Okay, Kashi dapat kucing, Hana dapat RM100. Akta utama untuk membolehkan sesebuah perjanjian, macam tadi kan Hana dan Kashi kan, so dia dah buat perjanjian, dia dah buat promise. So macam mana kita nak tahu promise diorang tu adalah sebuah kontrak? Akta utama dia adalah section 10. Section 10 sub 1 kata semua agreement adalah kontrak jika dibuat oleh dengan free consent, sukarela, okay, oleh pihak-pihak yang kompeten untuk buat kontrak. Okay, saya dah bold, saya dah underline. So, dan juga ada lawful consideration. Maknanya timbal apa yang you dapat daripada kontrak itu adalah consideration yang sah lah. Seperti Kashi tadi dia dapat kucing, Hana pula dia dapat duit. Okay, objek ini adalah kucing, lawful object. Okay, kedua-duanya adalah lawful, adalah sah di sisi undang-undang. Dia orang bukan jual dadah, bukan jual body, bukan jual senjata api. Okay, sebab kalau jual senjata api, penjualan senjata api itu adalah declare to be void. Maknanya apa-apa jualan berkaitan senjata api dalam akta pada kata jualan itu adalah batal. So 5 perkara nak jadikan agreement sebagai kontrak, kena ada sukarela, kena kompeten untuk buat kontrak. Okay, kompeten nak tahu macam mana? Umur atas 18, tak gila dan tak bankrupt. Simple umur, mental state dia tak gila, dia pun tak bankrupt. Okay, kemudian barang yang you beli tu adalah sah di sisi undang-undang. Okay, contoh pagi tadi awak beli nasi lemak. Nasi lemak, melainkan nasi lemak dibungkus dalam ketung, yes, it is void. Tapi kalau nasi lemak biasa, tak ada masalah lah. It is a lawful contract lah. Okay, so 5 perkara cukup, and then it is considered as a contract. Okay, so saya nak awak buat latihan macam contoh yang saya bagi tadi. Okay, saya bagi contoh Hana dengan Kashi. Awak buat contoh lain. So saya buat dalam cerita ni, okay, Hana
promise nak jualkan kucing tu pada Kashi kalau Kashi setuju nak bayar Hana RM100. Okey, itu adalah perbuatan membayar. Ataupun contoh lain, you setuju untuk kemaskan rumah Hana. So bila you buat dapat RM100. Okey. Dan Kashi setuju untuk membayar harga RM100 tadi itulah. Okey. So promise antara Hana dengan Kashi ni sah sebab kedua-duanya Hana dengan Kashi dua-dua suka rela untuk buat kontrak. Tak gila, tak bankrupt, umur atas 18, jual kucing pun lawful dan perbuatan mengemas rumah tu pun lawful. Dia bukan quick money. Okey. So senangnya awak kena buat satu contoh dan awak copy balik cara saya detail tu. Okey. Betul ke yang orang yang awak pilih tu dia jual apa? Kalau awak kata jual air ketum, so it is unlawful. So tak boleh pakai lah, kena cari kontrak yang lawful. Okey. So kompeten saya dah cerita, sukarela, macam mana kita nak tahu orang sukarela? Awak tengok poin nombor 1, dia tak dipaksa, coercion, dia tak ada pengaruh yang tak munasabah, tak kena tipu, which is fraud, tak ada salah nyata dan tidak tersilap. Kalau tak kontrak tu, kontrak simple macam kontrak harian awak, okay? So mereka dikira sebagai sukarela untuk buat kontrak. Okay, now it's your turn. Bagi saya satu example dan awak kena relate balik section 2A dengan 2B tadi tu kepada situasi awak. Awak tengok kat mana yang saya bold, kat mana yang saya highlight, awak ubah balik mengikut situasi kes awak. Boleh